Bismillah, Bismillah, Bismillah. Okey, insya-Allah para jemaah sekalian, hari ini kita akan memulakan kursus haji dan umrah. So, kebanyakan yang sudah daftar baik haji dan umrah, kita akan menyampaikan sedikit sebanyak nanti atur cara. So, program untuk haji dan umrah, semua para jemaah sudah masuk dalam WhatsApp group dan dapat dia punya tempoh jadual. Kemudian setiap minggu kita akan adakan kursus. Untuk yang umrah minggu ini, minggu hadapan, dan kemudian nanti untuk taklimat akan diumumkan mungkin hari Sabtu atau Minggu dan di mana. Untuk yang haji seperti biasa, setiap minggu sampailah akhir bulan ini. Untuk yang jemaah haji, kita sangat digalakkan oleh MUIS dan Health Promotion Board untuk sihatkan badan, kuatkan kita punya tubuh. Jadi setelah kita punya kursus ni, ada exercise program, ada fun and easy exercise program. Ini sangat membantu kita punya jemaah sejak tahun lepas dan tahun sebelum itu, sangat memanfaatkan mereka sehingga pergi tawaf sa'i tak ada masalah. Cuma yang masalah kurang duit belanja. Pasal dah tahu sa'i, bertenaga nak shopping. Subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan rasa memang nak betul-betul kumpul pahala, sila. Setelah kita dah habis kursus umrah, kita solat asar, kemudian kita akan kembali ke kelas, insya-Allah. Okey. Dengan itu, bila-bila masa sahaja, kalau ada soalan, insya-Allah boleh tanya dengan ustaz. Nanti ustaz akan terangkan. Kalau nak tunggu sampai akhir kelas pun boleh. Mana yang ustaz? Duduk boleh. Kalau ada soalan, bila-bila boleh. Baik. So ini penting kerana kita nak lakukan ibadah haji, nak lakukan ibadah umrah, bukan senang. Kita pun dah kumpul berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekarang digerakkan masa peluang kesihatan untuk pergi umrah. Dan juga kita sekarang ni hidup dalam masa yang tak menentu. Bila-bila sahaja apa-apa yang sedang berlaku dengan di sebelah sana boleh menghalang kita punya niat untuk, atau kita punya program untuk pergi ke umrah. So sama-sama teruskan berdoa supaya jalan dengan lancar. Jadi teruskan niat dan usaha untuk menimba ilmu. Jadi kita boleh dapat lakukan ibadah umrah dengan sempurna dan terbaik, insya-Allah. Dengan itu saya perkenalkan Ustaz Said Amin. Beliau akan insya-Allah sampaikan yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan. Dan itu tafadhal masykurah ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa fi sabiliha nujahid wa 'alaiha. Alhamdulillah. Saya nak warm up dulu ni. Okey, sebelum kita mula, boleh tak saya tahu berapa ramai yang dah haji ada ni? Ada yang dah haji? Dah pernah haji? Boleh kita lagi? Oh, berapa orang? Oh, okey. So, tahun ni bukan haji lagi kan? Kalau boleh kan?
Okey, yang dah pernah haji kita. Berapa orang yang dah pernah yang dah pernah haji? Haji 50 insya-Allah. Tu ada few. Yang dah pernah. Yang first time nak pergi umrah, tak pernah jejak kaki di tanah haram. Ya? Ada? Ada tak first timer? Sikit je. Yang lain semua dah? Dah pergi umrah? Dah pernah pergi umrah? Dah season lah? Tak? Belum. First timer umrah? First time umrah? First time pergi Mekah Madinah ada? First time umrah? First time umrah? Okey, ramai lah. So, ramai yang dah pernah pergi Okey, jadi kalau saya lupa, ingatkan saya. Okey. Baik. Okey. Recording. Masih sikit. Okey. Terus sikit. Terus sikit. Baik. Talbiyah, kita semua tahu talbiyah. Kita mulakan dengan talbiyah dulu. Sebab talbiyah ni dia adalah satu respon kita bila kita mendapat satu hidayah daripada Allah SWT untuk belanjakan harta kita, belanjakan tenaga kita, belanjakan masa kita, kita berkorban sesuatu. Tak banyak, tak banyak. Tapi Allah dah berikan kepada kita terlalu banyak tak boleh kita kira. Tapi kita belanjakan sikit yang kita boleh kira, Jadi kita, Allah SWT gerakkan hati kita untuk belanjakan sedikit daripada nikmat ini untuk menyahut panggilan Allah SWT. Okay. Jadi kita nak fahamkan talbiyah dulu. Boleh? Baik, kalau saya seseorang hafal lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semua apa? Labbaik. Apa dia labbaik? Ya? Ada. Lambaian itu bukan. Lambaikan. Panggilan hampir. Boleh. Kedatangan pun hampir juga. Ya? Suratan. Bukan. Kami menyahut suratan. Okey. Kami menyahut seruan. Okey. Sudah ada. Baik, jadi labbaik. Okey, jadi labbaik Allahumma labbaik. Labbaik maksudnya menyahut panggilanmu. Labbaika. Labbaik. Jadi kalau contohnya macam anak atau bapa panggil seorang anak, pun boleh juga bapa panggil anak dia, apalah nama anak dia, Muhammad ke Ahmad ke atau sebagainya, anak kata labbaik ya ab, labbaik ya abi. Labbaik maksudnya aku sahut seruan panggilan macam itu Jadi kenapa kita diajarkan untuk sebut labbaik? Kerana ia adalah hidayah dari Allah SWT. Allah gerakkan dalam hati kita untuk belanjakan sedikit nikmat yang Allah dah berikan untuk kita ke Baitullah Al-Haram, untuk pergi ke rumah Allah SWT. Jadi kita kata labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma. Okey, lafaz Allahumma dah lama sebelum Islam. Sedikit sejarah daripada lafaz ini. Lafaz Allahumma dah lama sebelum Islam dah ada. Okey, sebelum Islam orang-orang Arab tak pernah dengar lafaz bismillah. Okey, mereka biasa gunakan lafaz bismikallahumma. Okay, jadi lafaz Allahumma tu dah lama dah sebelum Islam dah ada. Okey, jadi sebab itu lafaz ini juga daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada labbaik Allahumma jadi dan dia terus menerus sampai ke zaman Rasulullah SAW. Orang-orang Arab tu dah masih lagi gunakan labbaik Allahumma ni. Cuma mereka ada tambah selepas ni ada lafaz syiriknya. Lafaz syirik ada selepas ni lah, tapi kita tak perlu nak pergi ke situ cuma saya nak sebutkan labbaik Allahumma. Allahumma maksudnya ya Allah sama. Allahumma maksudnya ya Allah. Okey, jadi kita menyebut labbaik Allahumma, aku menyahut, aku ataupun hamba-Mu, sama maksud kita
kita maksudkan diri kita. Jadi bila kita sebut labbaik Allahumma, ya Allah aku menyahut seruanmu. Okey. Kemudian diulang lagi labbaik aku menyahut seruanmu. Okey, ini kita saya sebut ni pun kadang saya sebab juga. Bila kita kat sana, bila kita ulang-ulang labbaik kita rasa macam ada sesuatu lah. Ada sesuatu kita rasa ya, hidayah. Okay. Kemudian labbaik la syarika lak, hamba datang menyahut panggilanmu, la syarika lak, tidak ada Tuhan yang sekutu bagimu. Labbaik, kita ulang lagi, hamba datang menyahut panggilanmu, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya pujian, hamda ni maksudnya pujian dan syukur. Saya sini kurang sini satu teks lagi. Maksudnya sesungguhnya segala puji dan syukur. Kan alhamdulillah maksudnya pujian dan syukur. Puji saja tak cukup. Kan kalau puji saja dalam bahasa Arab dipanggil puji saja as-sana dalam bahasa Arab. Kan as-sana'u. Kalau berterima kasih dalam bahasa Arab dipanggil asyukru. Okey, as-sana'u puji. Kan asyukru berterima kasih. Combine dua-dua ni dalam satu perkataan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah maksudnya puji dan syukur. Sebab ada benda kita boleh puji, ada tapi contohlah kita boleh puji aircon ni bagus. Okey, boleh tak kita bersyukur kepada aircon? Terima kasih kepada, tak boleh. Kan? Tapi dengan sebahagian orang mungkin boleh. Kan? Tapi itu pun tak sepenuhnya lah. Sebab tapi kalau dengan Allah SWT kita puji dan syukur juga. Okey, jadi itu maksudnya innal hamda. Okay. Sesungguhnya pujian dan syukur wa ni'mata dan segala nikmat laka wal mulk dan juga kerajaan semuanya bagi Allah SWT, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Okay. Jadi dengan kita faham lafaz talbiyah, fahamkan betul-betul, dan macam mana kita fahamkan syahadah kita, dan macam mana kita fahamkan syahadah, begitu juga kita kena fahamkan lafaz talbiyah. Bila kita kat sana, kita ulang selepas kita ihram, selepas niat, kan, selepas jatuhkan niat, sampai ihram, jatuhkan niat di miqat, dan kemudian kita bergerak naik bas, pergilah ke tanah haram, pergi ke Makkah, ulang talbiyah ni, kan, ingat makna ni. Saya rasa mesti ada yang menangis nanti, kan, bila masa tu kan. Okey. Soalan saya memang ada sakit airway lah. Lepas tu pergi doktor X-ray. Okey, mana tu lihat. Okey. Sebab ada bercampur jemaah hari ni, ada yang haji tahun ni insya-Allah, haji mabrur insya-Allah, ada juga yang untuk umrah bulan 2 yang saya difahamkan. Itu mudah-mudahan semuanya makbul lah insya-Allah. Betul? Ada kan haji dan umrah campur kan? Okey. Jadi slides ni ada sedikit tentang haji sikit, kemudian masuk umrah. Tapi kita akan pergi mendalam tentang haji untuk minggu ni dan minggu depan insya-Allah. Okey. Kemudian nanti minggu ketiga, 4, 5, 6 baru kita fokus haji sajalah. Jadi 2 minggu ni dia ada bercampur sikit. Saya dah sebut sikit-sikit tentang haji sikit je. Okay? Jadi bagi siapa yang bukan haji tahun ni, sebagai satu maklumat tambahan lah. Okey, so saya kena sebutkan sikit, kena selitkan sebab saya susun slides yang kita nak cuba buat satu journey ni lah. Jadi biar semua kalau tidak nanti masa yang haji saya kena ulang semula kan. Okey. Jadi saya kena sebut dulu adab-adab di Mekah dan sebagainya. Okey. Setakat ini ada soalan tentang talbiyah? Dan dalam talbiyah ada soalan? Ada? Jelas? Okey, boleh revise, boleh ulang, boleh hafal, boleh fahamkan. Baik, adab di Mekah dan Madinah. Okay, pertama kita kena sedar. Pertama sekali, paling penting kita kena sedar perjalanan kita adalah satu ibadah. Perjalanan kita daripada Singapura sampailah kita habis haji atau umrah kita, semua itu adalah ibadah. Bila kita faham dan bila kita sedar ia adalah satu ibadah, kita akan jaga banyak perkara. Macam seperti mana kita puasa. Bila kita puasa siang Ramadan, kita faham itu adalah satu ibadah.
Jadi kita jaga lisan kita, kita jaga telinga kita, jaga mata kita, kan betul? Kan tangan kita, kaki, semua benda kita jaga sebab kita dalam ibadah. Kan satu siang dari subuh sampai ke maghrib. Okay? Ini panjang sikit daripada tu, kan? Dia perjalanan haji dan umrah mungkin 2 minggu, kan? Mungkin ada yang seminggu, mungkin ada kalau haji mungkin lebih lama. Okay? Jadi perjalanan itu adalah satu ibadah. Maka bila kita sedar itu, kan kita akan jaga diri kita. Secara automatik kita akan jaga diri kita. Betul? Khair, insyaAllah. Boleh? Kemudian kita juga kena sedar kita adalah tetamu Allah SWT. Kan? Jadi bila kita sedar kita adalah tamu Allah, kita pergi ke rumah Allah, kan? Baitullah maksudnya rumah Allah. Mana rumah itu Allah punya, bukan Allah tinggal situ, tapi maksudnya Allah punya. Okay? Kerajaan Allah SWT, Allah ada rumah di banyak tempat. Bukan kerana Allah mesti duduk situ. Ada orang, saya ada kawan, saya ada kenalan yang dia ada a few condos dia ada kat Singapura. Mungkin ada 12 ke 14 condo dia ada, kan? Tapi bukan tinggal situ pun, dia beli dia siwakan, dia beli dia siwakan, kan? Dia bisnes macam gitulah. Okay? Jadi dia tak tinggal situ, tahu mana dia punya dan dia tinggal situ, kan? Begitu juga Allah SWT, kerajaan Allah ada di bumi dan ada di langit-langit. Maka Allah ada beberapa rumah-rumah yang ada di bumi ini, yang kita bahasakan sebagai masjid, itu adalah Baitullah. Okay? Jadi kita datang ke rumah Allah, kita sebagai tetamu. Okay? Jadi bila sebagai tetamu ni, bolehlah kita buat suka hati. Tak bolehlah kita tetamu kan, jadi kita kena jaga adab-adab sebagai seorang tamu. Okay? Seterusnya bersabar dan reda. Kan? Apa saja yang kita lalui kat sana, kena sabar. Kan? Kita mula perjalanan, kalau boleh jangan komplain. Okay? Kalau ada satu benda yang perlu, memang sepatutnya lah, kan? Sakit ke sebagainya kan. Tapi kalau benda-benda yang remeh-remeh, kan? Tak perlu dah kita komplain. Kan? Apalah, lambat lah, ini lah, itu lah kan. Makanan tak sedap lah, kena sabar. Pada perjalanan. Kadang-kadang benda-benda yang berlaku tu kat diri kita, kadang-kadang dia tak berlaku pada orang lain, kan? Kerana Allah nak uji kita, kita boleh sabar. Kita boleh sabar atau tidak? Allah tahu kelemahan kita dan Allah nak uji kita, kan? Kalau Allah tahu kita boleh sabar, Allah tak uji kita dengan perkara itu, kan? Kalau Allah tahu kita boleh sabar, contohlah ada orang tolak kita pun memang tahu orang tolak kita pun, ya tolak lah, tak jatuh tak apa kan? Kalau Allah tahu kita boleh sabar dan kita takkan marah, Allah takkan uji kita dengan perkara itu pun. Dan kalau nak uji kita, tengok kita boleh sabar ke tak? Kalau kita betul yang boleh sabar tak sabar, kan kita masih lagi goyang iman kita kan. Dan Allah akan uji itu supaya kita dapat pahala lebih. Okay? Supaya kita dapat pahala yang lebih. Okay? Qanaah dan syukur. Qanaah maksudnya rasa cukup. Qanaah maksudnya rasa cukup. Kemudian kita timbulkan rasa syukur. Kalau kita tak timbulkan rasa cukup apa yang kita ada, kita tak akan bersyukur. Jelas? Kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah SWT jelas, menunjukkan akhlak yang mulia selama di sana. Jelas? Perbanyakkan ibadah, tawaf, zikir, membaca Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Tak faham makna pun tak apa, baca je. Baca slow, lambat, merangkak pun tak apa, baca saja. Kan? Kerana apa? Kerana Rasulullah kata orang yang lancar bacaan Qurannya, kan? Dia seperti para malaikat, kan? Maknanya level itu macam para malaikat. Tapi orang yang tak, orang yang Rasulullah kata yang tak maksudnya yang merangkak baca, kan? Baca lambat, kan? Rasulullah kata falahu ajran, dia mendapat 2 kali ganda pahala dia. Okay? Jadi ini satu motivasi, kan? Kita lambat ke cepat ke, kalau cepat ada ganjaran dia, yang lambat pun ada ganjaran dia sendiri, kan? Bukan lambat tu bila baca lambat ganjaran dia sikit tak, dan lambat kerana dia susah pun dia buat juga, maka dia dapat 2 kali pahala, kan? Susah, pahala susah pun dia buat, pahala bacaan dia pun dia dapat, kan? Okay? Jadi kita sebagai satu motivasi kepada kita, kan? Bila kita susah, kita dapat pahala lebih. Orang naik kereta pergi masjid dengan orang naik basikal pergi masjid, siapa lebih susah? Basikal lebih susah. Tapi dengan usaha dia, kan, kayu basikal, kan, dengan yang tekan pedal dia, kan, yang usaha lebih itu pahala dia lebih,
Yang kumpul duit nak pergi haji ke umrah, kumpul 5 tahun baru cukup duit, dengan orang yang bila-bila masa ada duit, takkan sama pahala dia. Betul? Jadi begitulah. Kita di sana ada masa kita rasa susah nak pergi masjid, kadang-kadang kita rasa berat. Tak apa, pergi je. Sebab pahalanya mesti lebih daripada hari sebelum ni kita rasa sihat. Ada hari kita rasa sihat lebih keluar senang. Besok lusa lepas 3 hari 4 hari kaki dah lemuk. Jalan kaki dah lemuk. Rasa hari ni rest lah. Solat daripada hotel je lah. Cuba dekat lagi masjid. Sebab pahala dia lebih susah, lebih pahala. Begitulah Allah sunatullah. Okey. Iktikaf jelas, doa, banyakkan istighfar. Apa sajalah doa, zikir itu banyakkan. Elakkan sifat-sifat yang mazmumah. Mazmumah maksudnya sifat-sifat yang keji. Apa saja sifat-sifat keji lah sebenarnya. Ini semua sifat mazmumah lah. Ini sifat mazmumah, pertengkaran, sifat-sifat yang tak baik. Okey, mumpat, bohong, apa sajalah. Okey, perbuatan, percakapan keji ataupun percakapan yang lucak. Walaupun suami isteri masa haji dah pakai ihram tak boleh dah pakai ihram, walaupun suami isteri tak boleh trigger benda gitu. Kemudian banyakkan sifat-sifat yang mahmudah. Mahmudah opposite. Sifat-sifat yang terpuji. Mahmudah dalam perkataan tadi alhamdu, hamidah, mahmud. Sifat-sifat yang terpuji. Itu sifat yang baik kita banyakkan. Sebab itu kadang kita selalu kita nampak ada orang kat sana, nanti kita mesti adalah mesti ada orang yang kumpul duit, berikan makan atau bagi orang miskin, ada kan? Jadi kita macam itulah membayarkan sifat-sifat yang baik. Okey, ini jelas macamnya jemaah haji ke umrah ke sama. Okay. Fadilat di Mekah ni ada fadilat dia tersendiri. Okay. Pertama sekali ialah bumi kelahiran Nabi SAW. Selalu kadang orang pergi Europe, ini raja ni dulu lahir sini, ini dulu dia punya apa lah, ini Nabi kita. Tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian di Mekah juga ada banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Tempat-tempat yang bila doa di situ lebih mustajab dari tempat-tempat lain. Dia ada tempat-tempat yang mustajab doa, dia ada masa-masa yang mustajab doa, dia ada keadaan-keadaan yang mustajab doa. Contoh dalam keadaan kita sujud, dalam keadaan sujud doa kita lebih mustajab daripada dalam keadaan berdiri. Masa ataupun masa selepas tahiyat, sebelum beri salam, habis kita sebut bacaan tahiyat, kemudian sebelum kita beri salam, kita ada doa dia yang Rasul ajarkan. Masa itu mustajab doa. Kemudian ada masa hujan dan lain-lain. Jadi di Mekah ada pengkhususan yang hanya ada di Mekah sebab tempat dia. Tempat dia. Mungkin nanti saya akan sebutkan. So ada banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Terpilihara daripada fitnah Dajjal. Jadi masa nanti bila Dajjal keluar, kita tak payah tunggu. Bila dia keluar kita tahu. Tempat mulia, selamat dan aman. Ini doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada doa dalam disebutkan dalam Quran. Doa Nabi Ibrahim kata Allah maj'al hadzal balada amina. Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu macam-macam. Okey, kemudian amalan dalam Masjidil Haram di Mekah, maksudnya di Mekah, amalan Masjidil Haram di Mekah, pahala digandakan sebanyak 100,000 kali. 100,000 sekali solat sunat, 100,000 kali. Kalau kita kat Singapura 100,000 bila berapa tahun tu 100,000. Ini sekali saja di sana. Tapi jangan lupa dosanya pun 100,000 kali juga. Kalau ada dosa yang kita buat sana pun kali 100,000 juga. So itu kadang kita tak kata orang sana pahala banyak. Kalau dia buat dosa-dosa dia banyak juga. Okey. Tapi ni kita ada dalam masjid. Dalam masjid. Kalau luar masjid, solatnya 100,000 lah. Taklah luar masjid. Kalau contohnya orang solat di luar masjid, contoh solat daripada hotel. Hotel ada musola kan, hotel. Ini saya kata kalau sekiranya hotel tu depan masjid lah, sebab saf bersambung bila kita nampak saf di depan. Selagi saf tu bersambung nampak, okey lah. So kalau safnya tu bersambung tapi dia solat di hotel, dapat tak fadilat 100,000 kali pahala? Dia tak dapat, tapi dia dapat pahala jemaahnya.
Fadilah jemaah dapatlah. Jemaah 27 kali ganda. Itu fadilah jemaah. Tapi fadilah masjid dalam masjid. Okey. Baik. Kemudian limpahan rahmat dan ketulusan. Rahmat maksudnya kasih sayang Allah SWT. Kemudian di Mekah juga, di Baitullah Al-Haram di Mekah juga tidak ada waktu yang ditegak untuk solat sunat. Maksudnya waktu, kalau kita kat Singapura atau mana tempat lain, ada waktu-waktu yang ditegak daripada solat sunat. Contohnya tengah hari, contohnya semasa matahari terbit, matahari terbenam, kan? Okay, kalau di ini di Masjidil Haram di Mekah tak ada waktu-waktu itu. Solatlah bila-bila masa nak saja solat. Terasa tergerak dulu itikaf, rasa tergerak nak solat. Kan? Boleh je solat apa ni? Sunat. Segitu je. Ya. Okey. Tempat-tempat yang mustajab doa di Mekah. Ya. So umrah ke haji kita akan lalui ini. Kan? Pertama ialah Multazam. Multazam ialah antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Okay? Di tengah-tengah sini. Kan? Bagian ke sini je. Okay? So tapi di sini bila kita tawaf, sini kan ramai. So orang berhenti kat sini kan, berhenti nak cari mana Hajar Aswad. So dia nak lambat tu. Kan? Okay? Jadi kat sini selalu jam. Lepas sini orang dah mula tolak. Tapi daripada sini sampai sini lah yang mustajab doa. Okay? Jadi kebanyakan doa semasa kita lepas ini je, kan? Lepas ni je dan kita banyakkan doa. Okay? Kalau dapat pergi sini lagi bagus. Kalau dapat pergi sini lagi bagus kan? Kalau tak, dalam perjalanan ini pun dikira masih bahagian itu. Okey. Kemudian dalam Hijr Ismail, Hijr ni maksudnya bilik. Hijr, bilik. Okey. So Kaabah asalnya bentuk Kaabah ni begini. Dari sini kan, jalan sini. Asal mula bentuk Kaabah. Daripada zaman Nabi Ibrahim, Kaabah tu begitulah. So Nabi Ismail ni bilik dia. Boleh lihat kat situ. Okay. Cuma bila dinaikkan semula Kaabah pada zaman Nabi SAW, naikkan yang ini je. Sini tak dinaikkan. Dan terusan begitulah sampai sekarang. Okay. Jadi dalam Kaabah memang mustajab doa. So ini termasuk dalam Kaabah. So kalau masuk sini dalam Kaabah, mustajab doa. Tempatnya ikut tempat yang mustajab doa. Okay. So ini Kaabah. Kemudian belakang makam Ibrahim. Makamnya apa? Apa sebab makam? Tempat. Ya. Kalau makam kalau kat Singapura ni makam orang ni, makam orang ni. Makam apa? Ada tak saya tak tahu apa. Ya? Tak ada. Perkuburan. Okey, ada lagi lain? Bekas. Okey. Makam kalau ni kubur mana Nabi Ibrahim kat sini kubur dia. Dia kubur berdiri. Dia makam daripada perkataan qama. Qama maknanya berdiri. Okay? Qama maknanya berdiri. Jadi kalau bahasa Arab ni kalau tambah mim kat depan, kan? Berdiri tu letak mim kat depan jadi tempat berdiri. Sama juga macam masjid daripada perkataan sajadah sujud. Tambah mim kat depan masjid maknanya tempat sujud. Okay? Tempat sujud. Sikit kita belajar bahasa Arab ni, kan nak pergi negara ni, bahasa Arab. Okay. Jadi kalau orang kata mat'am dia berkata ta'imah. Ta'imah atau ta'am maknanya makanan. Kalau mat'am tempat makan. Jadi kantin lah. Kantin atau restoran. Okay. Jadi makam tempat berdiri. Jadi kalau pergi sini kan nampak ada bekas, ada macam termasuk sikit kan. Itu bekas Nabi Ibrahim pijak situ lah. Sebab Nabi Ibrahim bila dia bina Kaabah, pada waktu tu dia pijak tempat tu. Jadi bila lama pijak dia lama termasuk. Itu je. Okay. Jadi asal mulanya makam Ibrahim ni kan di depan sini mula-mula. Tapi sebab ramai orang, jadi dia mengganggu perjalanan tawaf sini, maka dalam dikebelakangkan. Jadi berdoa di belakang sini di antara tempat-tempat yang mustajab doa di Mekah. Kemudian bagi jemaah haji, okey. Ataupun kalau itu jemaah umrah jugalah, di Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Bila kita sa'i, kan nanti bila kita masuk bab sa'i minggu depan, kan nanti saya akan jelaskan
kita kena ada doa lah. Nanti di Safa ada doanya, di Marwah ada doanya, kan? Jadi ramai yang dah pernah pergi umrah kan? Okey, kita tahu. Okey, ini topik ke depan lah. Tapi maksudnya jemaah haji dan juga umrah sama. Kemudian Mas'ah itu sendiri, tempat sa'i, kan? Itu sendiri pun, tempat itu pun adalah tempat yang mustajab doa di Arafah sepanjang masa wukuf. Ini bagi jemaah haji saja. Ini masa wukuf kan, bukan bila-bila masa pergi Arafah, lepas tu doa mustajab, tak. Masa hari wukuf saja. Hari wukuf dan tempat di Arafah. Okay? Hari wukuf dan tempat di Arafah. Okay? Itu mustajab doa. Imam mustajab. Saya dah cuba buat kali dah. Imam mustajab. Imam mustajab. Okay? Saya share sikit. Saya sebelum nikah dulu, kan, saya kenal seseorang. Tapi masa tu umur dia masih terlalu muda, belasan tahun. Jadi saya minta, ya Allah, saya nak jumpa dia. Tapi ada hati, kan? Ada hati. Okay? Jadi kalau nak jumpa dia, jumpa bila umur dah 18 tahun lah. 18 tahun dah mature sikit kan. 18 tahun dah nak jumpa dia. So betul-betul lepas 5 tahun begitu baru jumpa dia. Baru jumpa mak dia pun dah. Masa tu senang. Sebab doa tu makbul. Kan? Sebab doanya makbul, kan? Sebab bila jumpa tu saya kira 18 ni. Maknanya sebab dalam doa tu saya kata, ya Allah, kalau dia ni lah jodoh aku dah jumpa dia umur 18 tahun. Masa tu saya umur berapa? Kalau dia 18, kemudian saya doa tu umur saya tak lah, susah sikit. Dalam mungkin jumpa lebih lah, maknanya lah. Okay lah. Lihat, tapi sebab doanya macam itu, very detail, very specific. Jadi bila saya terserempak tu, mungkin kira 18, confirm ni, confirm lah. Jadi tak payah fikir banyak. Terus apa hantar keluarga lah. Okey, memang sedap dan buatlah doa banyak kat Arafah hari wukuf. Dan siapa yang belum pernah pergi haji, usahakan pergi haji. Penting. Okey, insya-Allah. Allah mudahkan. Muzdalifah, kan, di tempat Muzdalifah, tempat kita ambil batu untuk melontar. Okey, dia tak lama di Muzdalifah ni kan. Kita pun tak tahu macam mana proses jemaah haji di Muzdalifah, turun ke tak turun ke dan sebagainya. Jadi kalau turun pun sekarang ambil batu, Allah alam saya tak tahu. Kan, jadi tapi akan pergi Muzdalifah lah. Sama ada sepanjang di Muzdalifah dalam bas, Allah alam saya tak pernah tahu. Okey. Sebab saya tak pernah ikut haji daripada Singapura. Itu cerita yang sebenarnya. Sebab saya duduk di Madinah tahun 1999 sampai tahun 2004. Okay, jadi masa tu 5 tahun tu pergi haji lah. Alhamdulillah lah. Masa tu student kat sana, belajar sana, di Universiti Islam Madinah. Jadi lepas tu saya tak pernah pergi haji ikut jemaah. Ikut jemaah dari Singapura saya tak pernah. Bawa jemaah pernah. Dan bawa jemaah pun saya bawa jemaah tabung haji Malaysia. Saya tak pernah bawa jemaah daripada Singapura. Sebab student Singapura ramai. Jadi masa tu pun dah ada student Singapura yang bawa jemaah travel ke Singapura lah, Iman dan travel lain lah. Jadi tabung haji dah ramai, jemaahnya tak berapa puluh ribu. Jadi pada Malaysia pun tak ramai. So kita tolonglah mana yang kita boleh bantu lah. Okay. So tu saya tak tahu macam mana prosesnya. Allah tahu ni lah kali pertama, insyaAllah. Okey, Muzdalifah. Okey, jadi mabit maksudnya bermalam di sana. Mabit maksudnya bermalam di Muzdalifah. Okey, ini nanti jemaah haji lagi beberapa minggu lah. Mina, okey, di Mina ni juga tempat yang mustajab doa, hari Nahar dan juga hari Tasyrik. Hari Nahar maksudnya hari 10 Zulhijjah, hari raya. Itu hari Nahar. Nahar maksudnya sembelih. Ya, hari Tasyrik, dan hari Tasyrik maksudnya hari 11, 12, 13. Okey, kemudian semasa melontar, selepas melontar ada doa-doanya. Jadi sebelum melontar, jamaah yang kecil, yang sederhana dan yang besar. Sebab kita melontar, kita menghadap kiblat dan kita doa. So ini pun tempat yang mustajab doa. Okay. So ini yang tak ada tempat lain lah. Ini cuma ada di Mekah dan bersekitar Mekah di manasik haji. Baik, sedikit maklumat tentang air Zam-Zam.
kan? Sebab kalau kita pergi sana, kita tak banyakkan minum air zam-zam, rugi kita. Orang kat Singapura cari-cari nak beli air zam-zam, kan? Bila kita kat sana air zam-zam ada free flow, kan? Kita tak minum, rugi kan? Okay? Air zam-zam kata Nabi SAW, air zam-zam Ma'u zam-zam lima syuri balah. Air zam-zam itu ialah untuk apa ia diminum. Okay? So bila kita niat apa, bila kita nak minum tu, kita niatlah sesuatu apa kita nak niatkan. Kita minum ni untuk kesihatan kita. Ada orang macam itu biasanya. Ada orang minum untuk apa lah, kan? Juga jodoh ke, jodoh kedua ke, marah je. Okey, apa-apa lah, apa-apa. Apa-apa. Kalau baca kata-kata ulama, tidak expect sikit kita punya Islamic worldview kita. Kalau kata ulama, bila mereka baca dan bila mereka minum air zam-zam, mereka minta supaya nanti di akhirat mereka tak haus. Jauh sana. Dia tak di dunia. Dia nanti di akhirat. Dia minta nanti semasa di padang mahsyar dia tak rasa panas. Sudah berniat semua kat akhirat. Kan? Ada yang tahu kalau dia baca, kalau dia minum air zam-zam, dia niatkan supaya nanti di mahsyar ataupun semasa hari hisab dia tak diperhitungkan lama, supaya perhitungannya tu mudah. Kan? Jadi mereka minta benda yang macam itulah, kan, di akhirat. Okay? Jadi kita boleh amalkan itulah, kan? Kita jangan fikir kesihatan, kekayaan, benda-benda yang sementara ni. Okay? So adab-adabnya ialah kita minum dalam sekurang-kurangnya 3 kali. Okay? Dan sunnah Nabi SAW, bila Rasulullah minum air, Rasulullah mula dengan Bismillah. Kanan atau kanan, Bismillah Rasulullah minum. Nak baca Bismillah boleh, baca Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Tapi mesti kurang-kurangnya ada Bismillah, minum. Setiap kali Rasulullah turunkan cawan, Rasulullah sebut Alhamdulillah. Okay? Minum kali kedua tak baca Bismillah lagi, Bismillah sekali je, kan? Tapi sekali turun Alhamdulillah, minum lagi Alhamdulillah, minum lagi Alhamdulillah. So setiap kali lepaskan cawan daripada mulut kita, daripada bibir kita, Rasulullah sebutkan Alhamdulillah. So kalau kita minum 10 kali pun Alhamdulillah ni 10 kali lah. Kita Bismillahnya sekali. Okay? Jalan tak? Okay? Jadi begitu cara sunnah Nabi SAW bila Rasulullah minum air. Apa air pun macam itu. Okay? Bukan air zam-zam saja. Apa saja air kita minum kat rumah, minum teh, kan? Minum sikit, panaskan minum Bismillah, sikit pun Alhamdulillah. Kan? Sebab dah basahkan dekat kita. Okay? Doa jelas menghadap ke arah kiblat. Okay? Kalau ni sebaik-baiknya. Kalau tak pun tak apa. Okay? Adab ni adab. Membaca basmalah tadi menggunakan tangan kanan. Okay? So doa ni mesti dari doa Allah. Doa apa yang kita niatkan. Kan? Sebab air zam-zam 5 syuri balah. Rasulullah kata air zam-zam untuk apa dia diminum. Jadi kita kena selitkan dengan niat kenapa kita minum. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Okay. Fadilah air zam-zam. Fadilah air zam-zam boleh menyembuhkan penyakit. Boleh lah, sebab dah memang 5 syuri balah. Ya, untuk apa yang diminum. Jadi apa saja boleh. Bukan penyakit saja. Untuk kalau kita niatkan supaya nanti di akhirat perhitungan kita tu mudah, Allah tak tanya macam-macam, kan? Nampak ada salah-salah pun tutup sebelah mata, kan? Kalau kita minta macam itu, kan? Mudah-mudahan Allah kata. Okay? So menyempurnakan tujuan asal peminumnya dimaksud tadi, dan air yang telah digunakan untuk membasuh jantung Nabi SAW, kan? Okay? Air ni kan malaikat datang, kan? Belah Nabi Rasulullah, bersihkan jantung Nabi dengan air zam-zam. Okay? Mengenyangkan dan menambah kekuatan tubuh. Jelas. Ada orang, saya kenal ada beberapa orang pergi umrah, satu hari kadang dia tak makan, minum air zam-zam saja. Dan saya yakin ramai jemaah yang pernah dengar macam itu. Sebab kenyang. Memang kenyang. Memang kenyang. Minum air zam-zam ni kenyang. Kalau dia air yang lain dia boleh. Dia tidak akan kering sehingga hari kiamat. Maksudnya telaga zam-zam itu. Dan kemudian daripada kajian saintifik pun memang para saintis pun memang kata benda yang sama lah. Air zam-zam ni banyak khasiatnya lah. Okay. So air zam-zam ni bila kita bawa balik, yang saya tahu tu tak boleh bawa balik lebih daripada 5 ke 10 liter, saya tak tahu, kan? 5 kan? Okey, betul. 5 liter. Okay.
So 5 liter bila bawa dari Singapura, kalau ada kemampuan nak beli lagi belilah. Tapi kalau nak save 5 liter ni, minum teh letak sikit. Tak apalah minum buat teh pakai air zam-zam. Buat apalah air kopi pun pakai zam-zam, sekejap dah habis 5 liter tu. Tapi letak sikit, letak 1 titis, 2 titis, dia dah campur air zam-zam. Kita niatkan apa yang kita nak niatkan kat rumah. Kita niatkan apa pun, sebab ada air zam-zam dalam tu. So dia still ada fadilat air zam-zam kelebihan. Walaupun kita minum teh, sebab ada 2-3 titis. Okey, campurkan. Okey. Baik. Haji dan umrah. Okey. Sekarang kita pindah ke haji umrah. Kita dah tahu tadi adab-adab di Mekah, Madinah, dah tahu tempat-tempat yang mustajab, dah tahu tentang air zam-zam. Okey. So sekarang kita nak pindah ke kenapa kita tergerak nak pergi haji? Kenapa kita tergerak nak pergi umrah? Kita usaha kemudian Allah izinkan. Asal mula kita tergerak, hati kita tergerak nak pergi, tapi tak tahu bila. Tapi bila dah tergerak itu, kita pun kumpulkan duit. Kita apalah semua kita kumpulkan, plan macam-macam, cari travel dan sebagainya, dan kita pergi dan Allah izinkan pergi. Okey, mudah-mudahan Allah mudahkan. So memang ada perintah dari Allah SWT. Allah kata wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah atau tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah SWT. Wa atimul hajj wal umrata lillah, kerana Allah. Okay? Bukan kerana lain, bukan kerana nak apa-apalah, bukan sebagai konten di social media, bukan apa-apa pun, bukan kerana keduniaan, tetapi kerana ia adalah perintah Allah SWT. Allah suruh kita dan Allah memang nak kita pergi, nak kita jadi tamunya. So kita sambut, kita menyambut panggilan ini. Okay? So Allah sebut haji dulu. Tadi saya sebut haji dulu apa? Apa itu haji? Haji ialah, haji maksudnya kita haj ni dalam bahasa haj. Okay? Dari segi bahasa, haj maksudnya menuju. Menuju dengan tujuan. Menuju sama ada menuju satu tempat, sama dengan satu tujuan tertentu. Itu dari segi bahasa haj. Al-qasd. So haji ialah, kalau dari segi istilahnya, dari sudut definisinya, haji ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram. Itu di Mekah, mengunjungi Baitullah Al-Haram yang ada Kaabah. So Baitullah Al-Haram ada Mekah, ada Baitullah di Masjid Nabawi, kan? Baitullah juga, Al-Haram juga. Okay? Jadi maksudnya kat sini ialah pergi ke Baitullah Al-Haram di Mekah. Kalau tak pergi Madinah, boleh tak haji? Haji boleh kan? Boleh je, orang Mekah dia haji tak pergi Madinah pun. Kan, cuma kita lah dalam sana kita jalan Madinah. Okey, so haji ialah pergi ke Baitullah Haram di Mekah, di Kaabah, pada bulan-bulan haji. Tak boleh pergi sekarang, kita tunggu bulan-bulan hajinya, untuk mengerjakan ibadah tertentu. Ibadah tertentu tu lah, tawafnya, sa'inya, lontarnya, apa lagi? Wukufnya, wukuf ambil pergi mabit di Muzdalifah, lontar di Mina, kemudian hari tasyiknya, kemudian tahallul, ikhram. Okey, semua itulah. Itu maksudnya ibadah tertentu, yang dah ditentukan. Bukan kita suka-suka nak buat benda lain. Dia dah tentukan macam itulah kita buat. Okey? Tak boleh buat benda lain. Batunya batu kecil lah. Tak boleh suka batu besar. Okey? Pernah nampak mungkin di social media kan, ada orang haji tahun lepas, kan dia bawa tongkat dia tembak. Pernah nampak kan? Ada nampak? Tak ada. Ada orang mana lah tak tahu kan, kena pergi mana tongkat itu, dia pergi tempat melontar, dia geram kalau dia setan, dia tembak kan. Tongkat ni apa macam clutcher dia macam machine gun. Okey, dia fikir benda itu. Saya dulu semasa student saya tengah jalan nak pergi melontar, dia melontar daripada yang kecil, tapi dulu lain kan, dulu batu tak ada sekarang. So saya pergi tu, daripada kecil nak pergi ke yang tengah tu, nak jalan. Kalau di belakang ada orang pekik, Allahu Akbar. Aku tengok apa ni? Lari dia bawa payung. Payung yang macam itu, tapi depan dia besi, atas dia besi. Allahu Akbar. Jauh dia sampak. Kena tercacat lah batu tu. Dia tercacat tu, alhamdulillah tercacat. Sebab kalau tak tercacat situ, terlepas, kena orang lain. Sebab batu dia kan dulu dia satu tiang tu dia kecil. Kena waktu alhamdulillah. Kena tu alhamdulillah.
Kita dah risau, takut kena orang lain kan. Kena orang mati orang lain. Dia kena, ada bergerak dengan syaitan itu. Padahal dia begitu tu, dia tu dah kena tipu syaitan. So kita kena jaga. Jadi ibadat tertentu maksudnya apa yang dah ditentukan itu saja kita buat. Okey, tak payah fikir kalau kita begini boleh tak? Kalau kita begini boleh tak? Buat ni saja kita. Buat tu je. Okey. Saya juga pernah bawa jemaah daripada tu tadi saya sebutkan saya masa 5 tahun tu di sana 4 tahun saya bawa jemaah daripada tahun haji. Tahun pertama saya tak bawa apa sebab saya sendiri belum pernah haji. Jadi tahun 2, 3, 4, 5 tu saya bawa jemaah haji lah. Itu tahun haji Malaysia. So ada pernah sekali tu saya bawa satu grup semua dah Datuk. Ni semua dah kaya. Semua dah Datuk. So semua Datuk. Jadi grup tu ada 8 bas, semua dah Datuk. Jadi saya bawa satu bas, ada member seorang bawa satu bas. So bawa orang kaya ni susah sikit. Dia punya perangai dia lain sikit. Jadi dia tanya, kalau saya nak macam ni boleh tak? Boleh, tapi kena bayar dam. Dam berapa? Saya bayar dulu. Dia bayar dulu. Tak apa, dam ada saya bayar dulu. Berapa kali uruskan. Tak best lah. Tak best. Saya rasa tak best maksudnya. Dan sudah bukan seorang, ramai macam itu. Tu tadi dia bayar dam, masa saya bayar. Kenapa dia bayar? Adalah. Dia tak nak cerita, tapi dia dah tahu ada benda dia nak buat yang dia kena bayar dam, jadi dia suruh dia bayar dam dulu. Dia bayar dendanya dulu sebab dia tahu dah ada benda nak buat. So memanglah bayar dam, tapi kita kena faham bila kita buat sesuatu dia kita tahu dia salah, dia ada dosa dia. Denda is denda, yes, tapi dosa kan. Ada nanti benda orang tak fikir kita bayar dam salah. So ini satu perangai yang tak elok lah, tak elok. Okay, video dia edit. Okey, jadi itu maksudnya ibadat tertentu ni kan, maksudnya ibadat tertentu ni bukannya kita faham sa'i tahu maksudnya tertentu tu every detail kan. So kalau dah macam itu lah, jangan nak buat yang lain, nak dilanggar tu, buat yang tertentu tu lah kan, macam itu maksudnya. Okay. Umrah juga sama, bila mengunjungi Baitullah Haram di Mekah. Okay. Bila masa saja, so dia tak ada masa-masa yang tertentu kan? Dia open setiap tahun bulan-bulan apa pun boleh pergi umrah, mengerjakan ibadat tertentu juga menurut syarat-syaratnya. Okay? Jadi ini jelas lah. Ada soalan ke sana? Ada? Tak ada soalan sebab tak faham ke tak ada soalan sebab ada? Okey, kita tunggu dulu. Kemudian perintah Allah itu dalam ayat lain. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah SWT wajibkan walillahi 'alan nas. Ala maksudnya atas, tapi dalam ayat ini Allah kata atas maksudnya dia upper hand kan. So walillahi 'alan nas, Allah wajibkan ke atas manusia kan, untuk mengerjakan haji kan, untuk menuju ke Baitullah Haram. Untuk sesiapa yang mampu kan, sesiapa yang mampu sampai kepadanya kan, Allah wajibkan, tapi ada satu kelonggaran sikit. Kalau tak mampu tak apa kan, ini rukun Islam yang kelima. Okay. Haji begitu, umrah pun begitulah. Kalau kita mampu, kita pergi. Dan siapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat itu, maksudnya kufur ni apa? Kufur ni bukannya tak percaya. Okay. Kufur ni maksudnya dia tahu tapi dia kafar ya? Tak beda. So kufur, kafar maksudnya dalam bahasa Arab, kafar dari segi bahasa, kafar maknanya tutup. Okay. Kafar tu raksi, saya tutup kepala saya. Atau kafar tu sya'ari, saya tutup rambut saya. Kan di mana kafar? Jadi saya tengah kufur ni, saya kufurkan rambut saya je. Tutup mana kufur maknanya tutup. Okay. Jadi orang-orang yang kufur Islam kan, yang kufur dengan agama Islam, dia tahu bahasa Islam, dia tak dekat dengan agama Islam, cuma dia tak ambil. Tak bidah kan, tak ambil itu. Okay. Orang-orang yang kufur nikmat, dia tahu dia dapat nikmat banyak daripada Allah SWT, tapi dia kan, biarlah dia tak
Allah kata siapa yang kufur, maksudnya dia kufurkan hukum itu. Hukum kan dia kufurkan hukum itu, dia kufur, dia tak ambil kisah dengan hukum wajib ini, dia tak ambil kisah dengan hukum wajib, kemudian dia pun tahu dia dapat nikmat banyak yang dia sebenarnya boleh pergi, dia mampu pergi, tapi dia tak ambil kisah. Jadi siapa orang itu, Allah kata maka sesungguhnya Allah SWT kaya, tidak banyak sesuatu daripada segala makhluk. Allah kata Allah kaya, tak pergi pun tak apa, Allah tak rugi. Yang perlukan sesuatu bukan Allah, yang perlukan sesuatu ialah kita. Kita yang perlukan. Jazakumullah khair. Kita yang perlukan, saya perlukan air. Okay? So kita perlukan solat kita, Allah tak perlukan solat kita. Kita perlukan puasa kita, Allah tak perlukan puasa kita. Kita perlukan syahadah kita, Allah tak perlukan. So semua ibadah kita buat, kita tak, kita yang perlukan, bukan Allah yang perlukan. Allah tak minta pun. Allah tak kata kalau kita tak buat Allah rugi. Tak, kalau kita tak buat, kita yang rugi, Allah maha kaya. Okey, ini jelas. Okey. Syarat wajib haji dan umrah. Okey. So, siapa yang wajib pergi haji dan umrah? Pertama sekali, syaratnya mesti Islam. Syarat pertama mesti Islam. Okey, bukan orang Islam tak payahlah. Wajib pun. Okey, kedua balik. Mesti dah balik. So bawa kanak-kanak boleh pergi haji. Bawa budak-budak, bawa anak yang belum balik, masih bayi, boleh bawa pergi dia kan? Boleh? Okay. Wajib tak bagi dia? Tak wajib. Okay. So kalau dia dah pergi haji, kalau kita bawa anak kita yang masih umur 6 tahun, 7 tahun, belum balik, dia dah pergi haji. So bila dia dah dewasa nanti, dia wajib pergi haji tak? Dia wajib kan? Sebab masa tu dia pergi, dikira sebagai haji sunat. Dikira sebagai haji tak tahu. Sebab dia pun tak tahu apa-apa, kita bawa dia pun kita boleh bantu dua lah. So tu haji yang tak tahu, haji sunat. Okay. Balik. Kedua. Ketiga, berakal. Maknanya orang yang siuman. Okay. Kalau tak siuman, tak wajib lah. Sama juga dia tak perlu solat, tak perlu puasa, kan tak siuman. Okay. Kemudian orang yang merdeka, bukan hamba. Okay. Jadi sekarang kita susah jumpa hamba, tapi ada, bukan tak ada. Kemudian yang kelima ialah istita'ah, maknanya berkemampuan. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Mampu ni ada macam-macam lah. Okay. So kemampuan adalah daripada pertama, kemampuan dari segi tambang pergi balik. Sebab dia perlukan yang sebelumnya. Kira dia apa? Dia ada masa dia sedar kan? Dia wajib lagi. Tak kan? Dia tak kira tak kira. Ya, betul. Okey. Tak kira tak betul lah. Ada masa dia wajib solat kan? Dia wajib solat. Dia wajib lah. Kalau mana dia ada taklif, dia diwajibkan sesuatu, orang semua tu termasuk tak? Haji pun masuk tu. Dalam haji pun dia dikira sebagai orang yang berakal. Pasal dia wajib solat, dia wajib puasa. Kalau yang tak siuman maksudnya solat pun tak. Solat yang hari-hari pun dia tak buat. Itu tak siuman langsung. Yang itu. Okey. Kemudian ini tadi istita'ah, berkemampuan, tambang pergi balik. Jelas? Ada bekalan nafkah. Jadi bukan tambang aja, bekalan kat sana, mereka dah bayar travel, kita dah settle kan? Kita dah bayar. Tapi ada bekalan nafkah ni, contoh kalau kita pergi, anak-anak kita kat rumah ada bekalan untuk tolong kan? Dan pergi-pergi, pandai lah. Sebulan kita tak tanggung. Okay? Kita pergi, mereka ni semua dah settle lah. Okay? Itu maksudnya, ada kenderaan pergi balik, jelas terpilih dalam kota haji ni undang-undang kita Singapura. Kemudian aman dalam perjalanan pergi balik, jelas. Kalau kita tahu aman, okey lah. Kalau tahu tak selamat, jangan pergi lah. Kalau contoh kita tahu, na'udzubillah, tapi contoh lah kalau tahu ada peperangan di sana, jangan pergi lah. Okay.
sihat tubuh badan, jelas ada masa. Okay, ada masa itu masuklah orang ambil cuti kan. Kalau ambil cuti tak dapat nak pergi juga. Lepas tu kena buat kerja. Jangan. Okey. Kemudian ada orang yang berkemampuan, tetapi berkemampuan itu dia mengharapkan pertolongan orang lain. Okay? Contoh orang yang dah meninggal. Okay? Tapi masa hidupnya dia mampu. Masa hidup dia mampu, cuma tunggu nama tak naik. Kan? Contohlah orang nak pergi haji macam itu. So dia boleh gunakan hartanya tu, bukan lepas mati lah kan. Kalau dia bangun, ni masa ni anak-anaknya ke warisnya, dia tahu kan, dia tahu siapalah kan yang si orang yang meninggal ni kan, masa hidup itu dia memang ada kemampuan dan dia memang belum pernah pergi haji. So anak-anak bisa tahu, mak ke bapak ke siapa pun kan nak pergi haji, jadi dia akan uruskan cari orang ataupun dia sendiri anaknya yang buatkan haji badal untuk buat apa ni kan? Okay. Tapi untuk buat badal ni kita sendiri dah pernah pergi haji kan? Okay. So siapa tahulah, siapa ada orang-orang dia yang dah pernah pergi haji, jadi dia upah orang untuk pergi haji badal untuk orang yang dah meninggal kan? Dia dulu tak ada kesempatan. Atau orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh, atau dah terlalu tua dan uzur tak dapat menjaga haji sendiri dan dia rasa susah, dia tak mampu kan, jalan jauh tu akhirnya kan. So dia boleh upah orang lain. Sebab ini dari segi kemampuan fizikal tak ada, tapi dari segi kemampuan lain dia ada. So dia boleh dapatkan bantuan orang lain untuk laksanakan haji. Okay? Okay? Kemudian ada syarat bagi wanita, ada izin suami. Ni kalau izin suami dah izinkan, boleh pergi tak? Tak boleh lah kan? Okay? Ini soal istita'ah, dia berkemampuan. Contohlah suami sakit kan, isteri kena jaga. Jadi isteri kata isteri nak pergi haji, suami kata kau pergi siapa nak jaga aku kan? Okay, so tak boleh pergi lah sebab itu pun kewajipan dia menjaga suami dia. Okay, so jelas sikit Semuanya ada suami, mahram, perempuan yang percaya. Okay, jelas. Ada soalan setakat ni? Saya kalau laju sangat, saya bagi tahu tau. Kalau saya tahu saya cakap laju. Ada soalan? Tak ada? Betul tak ada? Okay. Jenis-jenis haji. Okay, saya kena sebut ni dulu sebab kita nak masuk ke umrah. Jadi saya kena sebut ni dulu. So, haji ada beberapa jenis. Okay, saya kena bezakan antara jenis dengan cara. Okay, cara ialah cara, jenis ialah jenis. Okay, so ada haji fardu, wajib semua orang kena pergi. Kalau dia mampu, dia wajib pergi. Jelas? Badal yang tadi, kita upah orang lain tolong kalau kita tak mampu. Sunat, haji sunat ini ialah haji yang dah pernah pergi haji, nak pergi lagi kali kedua, itu haji sunat. Ataupun kanak-kanak yang dia pergi tu, itu dipikir sebagai haji sunat. Okay, so haji sunat. Okay, jelas? Haji nazar, haji wajib sebab dia nazar. Dia dah nazar, maksudnya dia dah janji dia akan pergi. Walaupun dia kali kedua, walaupun dia kali ketiga. Kan, kali kedua, kali pertama dah pergi dulu. Lepas tu kalau begini dia tak pergi haji. Okay, so dia tak betul pergi. Kalau dia dapat apa yang Allah dia minta tu, Allah berikan, maka dia dah dapat apa tu? Dia kita bayar nazarnya. So itu wajib, dia sebagai wajib. Okay, qada ialah apa? Qada ialah haji yang haji tahun lepas atau haji sebelum tu rosak. Haji yang ada fasad, adalah benda yang kerosakan sikit, tak perfect. So dia kena qada. Kita kalau minum tak kanan. Okay. Baik. Okay. Saya terselit sikit. Saya minta maaf saya kena tunggu. So haji qada ialah haji yang tadi kalau ada rosak, jadi kita gantikan, kita sempurnakan tu tahun depan dia. So yang agak susah sikit lah kalau kita nak sempurnakan. Okay, tapi itu maksudnya haji qada. Ini jenis haji jenis. Okay. So cara nak buat haji ni, cara nak buat haji ni ada 3 cara. Okay. Saya tertangan saya dah mula ni. Lama-lama ni. Ini kalau lah tak ada. Sudah ada cip buat. Okay. So tak kira haji apa pun kan, orang yang kali pertama pergi haji fardu lah
kan, orang yang buat badal haji untuk orang lain, mungkin ada yang tak pernah pergi haji kan, nak buat haji untuk orang lain, mungkin buat haji badal ke, sunat ke, apa sebagainya. Cara nak buat, ada cara tamattu', cara ifrad, cara qiran. Okay, so ni cara dia kan, ni cara ni berbeza-beza. Okay, berbeza-beza. Okay, kita tak nak pergi detail sangat tentang tu, cuma saya nak sebutkan dia ada 3 cara. Ni apa yang saya dah sebutkan tadi kan, fardu apa, badal apa, sunat apa, tadi nazar apa, tadi falah apa. Okay, ini tadi lah. So, cara untuk melakukan haji. Ada haji tamattu'. Tamattu', kalau tanya saya lebih prefer haji tamattu'. Tanya saya lah. Tamattu' santai. Tak penat, tak susah, relax lah. Ni tamattu' kira haji chill. Tamattu' maksudnya tamattu' adalah perkataan nikmat, kan? Tamattu' bersantai. Okay, so kerjakan umrah dahulu, kan? Maksudnya biasa kata kerjakan umrah dahulu. Jadi tak sampai Mekah buat umrah dulu. Buat umrah, dah habis umrah, dah tahallul, dah tak payah pakai ihram, pakai baju biasa, tunggu sampai masa wukuf Arafah baru pergi Arafah dan seterusnya. Okay, tu tamattu'. Paling santai, kemudian lah nanti ada korbannya lah, kan? Ada orang yang sediakan dam sembelih kambingnya. Kemudian ada haji ifrad. Haji ifrad mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Ifrad agak berat sikit sebab dia kena pakai ihram daripada mula sampai, daripada mula miqat sampai habis haji. So dia lama sikit. Saya dulu masa di sana ada kawan-kawan yang buat ifrad. Sebab apa? Sebab kita tinggal di Madinah. Jadi kita nak pergi Mekah, bila masa nak pergi? Suka kita. Kan? Kita nak pergi Mekah 2 hari sebelum wukuf. Tak ada masalah. Kan? Sebab kita dah dari Madinah, kita naik kereta, naik apa, bas pun boleh. Kan? 4 jam dah sampai. So 2 hari dia pakai ihram lebih daripada orang lain, kita tak ada masalah. Tapi kalau saya tak tahu, kalau jemaah daripada Singapura sampai sana 2 minggu, contoh kalau 2 minggu, contoh lah ni, contoh kalau 2 minggu ke seminggu ke, sampai kena pakai ihram sampailah wukuf, sampai ihram. So bagi saya tak tahu, saya tak pernah cuba, tapi saya tengok kawan-kawan yang pakai ihram. Kita pakai baju biasa kan, pakai ihram kan, akan jaga kan, jaga banyak kesalahan ini. So lepas tu ada ulama yang kata ni, ada ulama yang berpendapat haji ni lebih besar pahalanya sebab ihram dah lama. Okay? Ada juga ulama yang kata tamattu' lebih pahalanya sebab dia ada kurbannya. Kan? Okay? So ala pilihan masing-masing ikut selera masing-masing lah. Okay, kalau tak nak susah, tamattu' lah. Senang. Dan bagi travel pun, kalau macam kita bawa jemaah, saya rasa lebih senang kita bawa jemaah kalau semua sama haji. So, kalau ada yang tamattu', ada yang qiran, ada yang ifrad, ini nak umrah, ini nak haji, awak tunggu dulu sekejap. Kesalahan tidak ada. Kalau semua sama senang. Allah Alam, saya rasa begitulah. Pengalaman saya dulu pun macam itu. Semua tamattu', senang. Sebab pergerakannya sama. Okay, so semua nak ifrad? Baik, haji qiran, okay, ni saya sebutkan ni sebab okay. So kalau kat sini pun haji qiran, okay, ni saya nak pergi lebih. So mana-mana pun kita tengok cara ni, cara haji ni, tamattu' ke ifrad ke atau qiran, semuanya ada sebut umrah. Buat umrah, kan, umrah pula dia, okay, ada umrahnya, sini pun ada umrahnya, kan. So cara apa pun ada umrah. Okay, sebab tu minggu depan kita hanya fokus umrah saja. Okay, dia dah selesai, nanti baru minggu ketiga kita masuk bab haji. Kan, jadi tu cuma umrah dan jemaah haji itu sama lah. Kan, kita mulakan umrah dulu, kita tahu umrah dulu. Okay, so rukun dan wajib umrah. So, apa beza rukun dengan wajib? Rukun, okay, bezanya rukun dengan wajib ini ialah rukun ni dalam bahasa Arab, rukun maknanya pillar. Okay, so meja ni ada pillar dia, kaki ni pillar dia. Satu kaki patah, meja ni tak sempurna. So boleh tak kita jual? Tak boleh jual sebab tak sempurna lah.
Okay? So sama juga umrah ataupun solat ke dan sebagainya, atau Islam kita rukun tak ada, tak sempurna. Bermakna dia tak sah, tak dikira sebagai meja kalau satu kaki kurung. Satu kaki tak ada, nak cuba tak boleh. Tak kira sebagai meja. Sama juga umrah, lupa niat, tawaf, sa'i semua dah habis. Saya tak niat lah. Okay, sah lah? Tak sah lah. Walaupun dah habis. Tak ada buat apa. Lupa niat. Dah ihram, dah apa, dah habis, dah jumpa semua. Saya tak niat hari itu. Ya? Ada. Kita akan ingatkan betul. Kita akan ingatkan. Kita sebelum bergerak kita akan ingatkan dulu niat dan bukan niat apa semua. Baru kita baru bergerak. Memang itulah. Cuma ini contoh dia. Ya, betul. Memang ada macam itu. Memang ada. Betul. Okey. So, untuk bagusnya kita pergi kita ada partner. Walaupun pergi sendiri tak bawa spouse kita kan. Tapi kita ada kawan kita, buddy kita dan boleh ingatkan kalau kita tidur kan, jadi kawan sebelah dalam bas boleh ingatkan, kejutkan. Okay? So itu penting. Okay, so itu rukun. Tak ada rukun ni bermakna tak sah. Okay? So apa pun rukun, kalau tak ada, tak sah. Mesti kena ada semua. Yang kelima ni ialah tertib, maksudnya ikut susunan. Ikut susunan. Mesti niat dulu. Tak bolehlah ihram dengan niat. Termasuk mesti tawaf, masuk bersani, baru tahallul kan tak terluka. Okey. Wajib umrah, niat umrah di miqat. Ini wajib. Okey, kalau niatnya tu lambat sikit ke awal ke, itu lain hukum. Jadi wajib. Wajib maknanya kalau tak buat dia bukannya tak sah, tapi dia salah lah, ada kita bayar dam. Okey, so kita bayar denda. Okey. Saya ada komen sikit. Niat ihram umrah adalah rukun. Niat ihram ini rukun. Berniat ini wajib dilakukan di miqat. So niatnya itu rukun. Niat itu rukun. Tak niat tak sah. Tapi niat di miqat, tempat yang kita pakai ihram tu kan, tak mesti pakai ihram kat situ lah. Maksudnya di miqat itu kan, di miqat situ kita niat kat situ wajib. Kalau dah terlepas kat situ kan, baru dia niat, itu dia kena bayar denda lah, bayar dam nanti. Sebab itu wajib kan, hukum wajib niat di miqat. Jelas tak? Jelas ke atau mungkin kurang faham? Faham kan? Okay. Niat, mesti niat, tak boleh tak niat. So tadi kalau dah habis semua macam ni, saya tak niat lah, tak sah, itu tak sah. Okay, tak sah. Tapi kalau dalam perjalanan sekali dia teringat, saya belum niat. Dia niat. Dah lepas dah gerak, dah lepas miqat. Dalam miqat contoh tadi abang kata tertidur kan. Dia salah dah gerak. Miqat dah lepas. Sampai Allah baru baca niat. So dia kena bayar dam. Bapak. Okey. Tanya. Okey, dah faham kan? Okey, so niat kat situ wajib. Kalau niat terlepas kan, masih sah, cuma bayar denda. Tapi kalau tak niat langsung kan, habis dah semua, dah tahallul, dah habis, baru tinggal belum niat, tak sah. So Rasulullah kata innamal a'malu binniyat, setiap amalan ada niatnya. So kalau dah buat ada niat, tak ada amalan kan, amalan tak dikira. Apa dia? Kalau mutawif lupa. Kalau lupa, jemaah kena ingatkan lah. Tak, dia kena niat. Kalau mutawif dia ingat niat, cuma dia lupa lah niat apa lah. Okey, saya kena tulis utara ni. Yang saya tak lupa. Okey, jelas tak? Sangat jelas? Okey. Meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram. Larangan ihram semasa dalam ihram tak boleh gunting rambut, cabut rambut, cek kuku dan macam-macam kan. So itu semua wajib. Wajib kita jauhi larangan-larangan ihram. Kalau kita buat terlanggar, kita bayar denda. Gugur apa? Rambut gugur kita tak gugurkan, tak apa, bukan salah kita. Bukan kita buat. Itu kira natural lah. Susu sudah jadi. Okey.
Okey, apa tu miqat? Okey, ini kalau kita tengok north atas, north, south, east, west. Okey. So kalau kita daripada Madinah atas. Kan? Madinah atas, Mekah di bawah. Kan? Kalau kita tengok betul lah. Okey. So kalau daripada Madinah dia akan lalu Bir Ali. Bir Ali dekat dengan Madinah. Jadi kita kawasan Madinah. So Bir Ali dan baru kita pergi ke Mekah. Kan? So kalau kita daripada sebelah Afrika, kita akan lalu Miqat Jufa. Kalau kita daripada Yaman, daripada South, kita akan lalu Miqat Lam. So kalau kita daripada Asia, Singapura, kalau terbang akan lalu sini kan, so, sebelum 1 jam ke atau berapa, saya pun tak tahu pasti, tapi pilot akan beritahu lagi berapa minit ke, lagi pergi setengah jam ke apa, dan kita akan lalu atas Miqat. So orang semua standby, kita harus sudah siap kan, jangan pakai jaket terbuka, pakai slipper apa. Okey, so dia akan lalu sini dan kita niat, biar niat lebih awal lah kan, dalam batu mana kita tahu kan, so dia akan niat lebih awal sebelum kita lepas. Okey, kalau kita naik bas dan kita akan stop di masjid, di masjid Miqat lah. So setiap Miqat ni ada masjid tempat orang mandi kat situ, untuk siap-siap Ihram. Jelas? Siapa yang tak pernah pergi, mungkin nak tanya lebih tanya dia. Jangan malu. Okay, so ni Miqat kan? Okay, sorry. So yang hijau, saya katakan hijau ni adalah Miqat bagi orang yang tinggal di luar Mekah. Yang merah ni, yang ini adalah Miqat bagi orang-orang yang tinggal dalam Mekah. Kan? So orang yang dalam Mekah itu kadang kita kan ada jemaah yang pergi umrah kan, lepas tu dia dah umrah sekali, dia keluar ada pergi Tan'im 5 km dia jauh, dia naik taksi ke ataupun mungkin dia beruruskan ke apa sebagainya kan. Okay, so pergi Tan'im, dia ihram, katakan niat ni, kemudian pergi balik ke Masjidil Haram, dia buat umrah lagi sekali kan, sebab dia dah kira sebagai mukim, dia dah kira duduk di Mekah kan, dia kira sebagai orang yang tinggal kat situ lah kan, sebab kita boleh sampai ke sana, kita memang dah tahu kita akan duduk sana beberapa hari kan, so dah kira sebagai mukim. Kita tak boleh solat, tak boleh lagi solat jamak qasar kan, dah kira sebagai mukim, ada kira orang yang tinggal di situ kan. Lepas tu kalau nak keluar pergi ke, nak buat umrah lagi, nak keluar pergi ke tadi dah luar tanah haram kan. Okay, itu maksudnya. Okay. Kemudian ada amalan yang berkaitan ihram. Amalan berkaitan ihram. Okay. So ini amalan pekerjaan yang kita tak boleh lakukan dan yang kita kena buat sebelum niat ihram. Okay. So ini saya bezakan, ini sebelum niat ihram apa kita kena buat. Sebelum niat ihram kan kita ukur. Kan kalau tak nanti beberapa hari kuku panjang dan kalau panjang kita buat apa kan. Okay. So kita ukur lah. Ketika ukur ni kalau kita tak ketika ukur, bila ukur kita panjang, kadang ada gatal ke garuk sikit, ukur rambut kan, kita pun rasa nak garuk tak apa, tak selesa kan, ukur lagi. So ketika ukur lah, bersihkan diri kita sebelum kita niat ihram ataupun sebelum pakai ihram pun boleh lah. So sebab berbeza lelaki dengan wanita kan? Kalau wanita mungkin daripada hotel dah siap kan? Lelaki pula ada yang saya tak tahu, tapi biasanya kalau lelaki dia akan pakai baju biasa apa kan, sampai di Miqat baru mandi. Ni saya tak tahu lah, ni biasa saya amalkan macam itu. Dan saya lihat nampak ramai orang macam itu. Tapi kalau jemaah, cuma saya kata saya tak pernah bawa jemaah dari Singapura, jadi tak tahu berapa masa yang ditentukan sempat ke mandi di sana. Allah alam, saya tak tahu. Tapi kalau boleh siap daripada hotel lebih selamat. Tak takut keluar niat tapi bah jalan. InsyaAllah tak macam itulah, kalau nak macam itu tak ada. Cuma lah kita tak nak sampai kita saya punya prinsip dalam biar saya tunggu orang dan orang tunggu kita kan. So kita jangan sampai kita lambat kan. Ada, kalau kita tak mampu tak apa, tak payah keluar kabut. Islam tak suka orang yang keluar kabut. Betul Rasulullah kata al-adal tu minasyaitan. Keluar kabut itu adalah daripada syaitan. Wa ta'anni minallahi ta'ala. Dan tenang itu tenang kan daripada Allah SWT. Bukan santai, santai lain, tenang lain. Santai, rileks, lambat tu kan. So kita siap ihram semua kan,
hotel tu lebih baiklah. Kita sampai Mekah kita tak kelam kabut dan tak lambat. Okey, so kita kuku, rapikan misai, rambut, mandi sudah, tangankan bulu ketiak dan sebagainya, apa bulu lain, mandi sunat ihram, nak balik ke hotel pun boleh. Okey, mengambil wuduk. Jadi kalau nak ambil wuduk kat masjid lah. Dah mandi semua kat hotel kan? Dah mandi kat hotel, nak pakai rambut, nak pakai minyak wangi boleh. Pakai minyak wangi sebelum pakai ihram. Jangan kena kain ihram tu. Kain ihram tak boleh kena minyak wangi dan sebagainya kan. So, nak pakai minyak wangi sebelum pakai ihram, pakai minyak wangi tu. Dah mandi, semua benda dah bersih, pakai minyak wangi, pakailah apa-apa. Bedak ke apa ke, pakai. Lepas tu baru pakai ihram. Okey, baru pakai ihram. Okey. Kemudian pakai kain ihram yang warna putih. Boleh pakai warna lain? Boleh tak pakai warna lain? Boleh kan? Boleh tak salah. Cuma mesti baik-baiknya lah. Pakai warna lain orang tengok pelik ni. Orang kan. Dia bukan salah, tak salah. Cuma menarik perhatian orang tu yang salah. Kan? Tapi kalau dah tak ada, dah putus kena najis, itu je yang ada, kain lain, kain batik ke, yelah boleh buat. Kalau dah terpaksa. Okey. Dan solat-solat ihram itu sama sebelum niat ihram. Maknanya dah, kalau kita biasanya saya tahu jemaah akan pergi ke masjid kalau mikot, pergi mikot. Jadi ya, okey. So pergi mikot masjidnya, dari situ ambil wuduk, solat sunat ihram. Belum niat lagi, ni belum niat. Ini cerita sebelum niat. Okey, dah selepas ni semua dah settle, dah solat sunat ihram, dah solat keluar daripada masjid, naik bas. Satu, ya. Berapa set? Sebaiknya bawa dulu. Sebaiknya. Lebih baik sangat, berat menyusahkan pula. Tapi sebab dua masih okey. Kalau kita kadang-kadang saya kata dua set cukup. Sebab kalau foto satu je, takkan foto sekali dua kan? Ya. Ya, betul. Ataupun ya, kita ada tukar kita. Ataupun kita bawa tu ambil barang baru boleh. So dua set cukup lah kalau ada 4 line. 4 line, cukup lah, 2 set. Yang atas dia tak betul. Okey. Apa tu saya kata tadi, ifrat ada susah sikit ada lama. Kalau biasa orang yang buat ifrat, dia ada banyak, dia ada 2 set, 3 set. Ada mandi dia tukar, mandi dia tukar baru. Dia tu dia cuci, keringkan. Kalau orang buat ifrat, malam pun dia tidur malam pakai ihram. Kan? Itu kerana pahala dia lebih lah kan, sebab dia pakai ihram susah dalam. Okey, dah habis tu, kemudian amalan sunat semasa niat ihram, semasa niat, kalau boleh ada kiblat, kalau nak naik bas, tengoklah ke mana arah kiblat, tak perlu diri, ada ke mana kiblat. Biasanya bas kalau nak menuju ke Mekah, itulah kiblat. Tapi kita tengoklah sendiri, tengok macam mana kiblat. Ini sunat saja, tak semestinya wajib mesti kena ikut itu. Kemudian berada dalam keadaan wuduk. Tadi kan kita berada wuduk dan solat, kalau kita jangan batalkan. Dan niat macam ini, dalam keadaan ini. Selepas dah niat ihram, dalam perjalanan pergi ke Mekah, banyakkan talbiyah. Tadi saya kata dia, mula-mula kita dah sebut talbiyah. Jadi kita ingatkan diri kita ni menyahut panggilan Allah SWT. Kita menyahut panggilan Allah SWT. Kita ulang. Kemudian banyakkan doa. Tak ada benda dah doa, baca Quran. Kan? Okey. Ataupun kalau susah baca Quran, mungkin gelap ke, mungkin jalan atau malam, zikir je lah. Zikir subhanallah, astagfirullah, apa saja zikir. Jangan nak tidur pun okey, tapi cuma kita banyakkan zikir lah. Okey, elak daripada berbual kosong. Lalu ada mesti berbual yang tak perlu. Apa benda yang tak perlu? Gurau ke apa ke, tak perlu lah. Sekejap je kan, beberapa hari je kan. Kalau bergurau berapa jam je. So kita tahan. Okey. Ada soalan? Okey. Okey, soalan yang lain. Talbiyah
talbiyah lafaz ataupun dalam hati. Dalam talbiyah dikira sebagai zikir. Talbiyah dikira sebagai zikir. Zikir ni, zikir, semua zikir yang Rasulullah baca semuanya ada lafaz, semuanya keluar suara. Bila Rasulullah berzikir itu bila selepas solat Rasulullah zikir subhanallah, subhanallah. Apa saja zikir? Memang ada keluar suara, baru sahabat boleh dengar. Kalau tak keluar suara, sahabat tak dengar pun. Jadi apa saja zikir Rasulullah baca, dia sebenarnya tak ada bacaan ataupun zikir dalam hati. Dia zikir ni ialah amalan lidah. Amalan perbuatan kita ni, amalan ibadah ni. Ada ibadah yang ibadah jasmani. Ibadah jasmani seperti tawaf. Tawaf jasmani nak kena jalan. Lidah kena buat apa? Lidah kalau kita tak baca apa-apa boleh tak? Sah tak tawaf kita kalau kita jalan tak baca apa-apa? Ya, sah tak? Sah? Habis sah ni? Paling jelas. Itu lambai kita tawaf ni kan? Tawaf jalan. Sa'i jalan. Jasmani. Belum tahu tak ada. Diam tak. Itu ibadah jasmani. Ada ibadah yang ibadah qalbiyah. Ibadah dalam hati. Seperti niat. Niat kita nak buat baik, nak tolong orang. Tak perlu nak cakap saya nak tolong awak lah. Tapi sebenarnya dalam hati je dia niat. Ibadah qalbiyah lagi itu baik sangka. Baik sangka, dia bilang baik sangka. Tak ada bilang orang saya baik sangka tolong awak. Bilang pada ibadah qalbiyah. Ibadah dalam hati. So tak perlu sebut, tak perlu apa, sangkaan saja dalam hati kita. Dan banyak contoh lain. Ikhlas, hati. Tak perlu bilang orang ikhlas. Tapi kadang kita perlu nak ingatkan diri kita, nak bersihkan diri kita, nak ada tazkiyah nafs, nak bersihkan diri kita. Ya Allah, aku ikhlas dulu. Aku ikhlas bukan. Cakap dengan Tuhan, bukan cakap dengan orang. Cakap dengan Tuhan boleh. Ya Allah, aku ikhlas. Ya Allah tu pun kata orang, ya Allah ikhlaskan dalam niat aku. Bersihkan niat aku. Boleh kan macam itu? Itu doa lah. So yang ketiga ialah ibadah lisaniyah. Ibadah daripada lisan. So ibadah lisan ni ialah zikir, doa, berkata-kata yang baik, jujur, nasihat. Itu ibadah lisaniyah. Qauliyah lah, kalau musuh qauliyah. So jadi tadi tanya tentang talbiyah kan, so dia ibadah yang qauliyah, jadi kita sebut tak perlu nak buat kuat kan, baca pelan-pelan pelan-pelan. Okey, jelas. So tak ada solat tak baca tu, tak ada. Solat ini jangan dibaca dalam kita ada. Dia kena sebut, dia kena dia sendiri boleh dengar. Bukan mengganggu orang solat, tapi kurang-kurangnya dia dengar. Sebab tu itu ibadah solat ni ada tiga-tiga kan. Solat ada qalbiyahnya kan, rendah diri kan, semua tu ada dalam ketika solat mula sampai habis. Khusyuknya kan, khusyuk kan rasa takut kan, sebab khusyuk rasa takut kan, khusyuk bukan percentage, khusyuk rasa takut. Bila kita baca atau kita rasa kita takut kepada Allah SWT, itu adalah khusyuk. Saya faham banyak orang kita khusyuk konsentrate kan. Tapi khusyuk ni mana asal khusyuk tu, mana sebenarnya ialah khusyuk takut. Hati kita takut kepada Allah. Seperti kita tak nak, macam mana nak timbulkan rasa takut tu, kena konsentrate kan. So konsentrate, fokus cara untuk mendapatkan khusyuk. Cara tu ada orang solat tak nangis kan, aku ada khusyuk. Okay, so ada ibadah qalbiyahnya, ada ibadah qauliyahnya, lisannya kena baca takbirat, baca-baca dalam salat, baca dulu sebagainya. Kemudian ada ibadah jasadiyah, badaniyah, badannya kena gerak, diri, sujud, rukuk, begitu. Itu tiga. Okey. Kemudian jelak tadi beberapa bulan kosong, okey jelas. Ada soalan lain? Okey, ada seterusnya ihram bagi lelaki dan wanita. Ihram tiga senang tu. 10 sekali. So ihram bagi lelaki, dua kain lepas. Dua kain lepas. Tak bercantum, jelas kain yang lepas, tak berjahit, tak bercantum.
Okay, sehelai dipakai untuk menutup aurat di antara pusat dan tutup dan pakai di bawah. So yang bawah ni, pakai kain ihram di bawah. Kalau boleh biar pakai atas pusat lah. Banyak orang pakai bawah pusat. Dan bila dia pakai yang atas, kalau dia silap begini, nampak pusat yang aurat ni. Dan tak betul lah cara tu. Sebab kita buat ibadat untuk aurat dia buka. So biar pakai atas pusat cover pusat lelaki Okay. Dan sekali lagi dibuat selindang bukan dia selindang atas, maksudnya ni bahasa Arab semua lidah. Maksudnya dia kita letak di bahagian bahu gitu. Letak bahu dan lagi lah. So kurang macam ni. Okay, bagi wanita pula pakai ihram bagi wanita pula hendaklah menutup semua anggota tubuh selain muka dan kedua pergelangan tangan. Okay. So pergelangan ni kena buka lah so tak boleh pakai glove. Walaupun wanita tak pakai glove. So ihram ni kena buka lagi dan muka. Tiada pakaian khusus seperti jemaah haji lelaki. Okay, jelas? So, pakai baju apa tak apa. Yang penting muka dan kawat tangan dan pergelangan tangan ni kena. Okay, jelas lah Macam mana? Pakai ihram dah ada wudu. Sini amalan sebelum ihram, sebelum niat ihram. So dah ada wudu, dah wudu, dah solat. Kalau masih ada wudu lagi, masih ada wudu, kita niat ihram, niat ihram. Okay, kemudian amalan selepas ihram, kita biar dan sampai muka. So kalau wudu batal, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Ada wudu lagi baik, tapi kalau tak ada wudu niat. Kalau ada wudu, kalau wudu batal, ihram tak batal. So bila kita mula ihram dan nak jatuhkan niat tu biar ada wudu lah. Pakai pampers boleh ke tak? Boleh. Ya. Boleh. 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 Pampers boleh sebab itu satu keperluan bagi seseorang orang yang ada kondisi-kondisi tertentu lah. Bukan untuk semua orang. Boleh. Dibenarkan. Ya. Okay. Setiap orang tahu kondisi masing-masing lah. So memang ada orang-orang macam itu, memang ada. Kita pun tahu lah, ada orang ada yang ya gitulah. So boleh, itu keperluan dia, keperluan dia secara khusus. Okey. Ihram bagi lelaki. Ada dua macam. Okey, secara maksudnya nampakkan bahu sebelah kanan. Kenapa syariat ini sedikit sejarah ini sebab Rasulullah pergi dengan para sahabat selepas Hudaybiyah masuk Mekah umrah, orang-orang musyrik Quraisy tak kata masuk Mekah orang fikir Rasulullah nak datang. So buat perjanjian tak kena umrah, tahun depan kau boleh datang. So Islam pun datang. Kalau sahabat lain datang sama. Kemudian dengar ada desas-desus orang-orang Mekah, Abu Sufyan, orang-orang Islam ni ada penyakit. Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia nak sebab dia tak nak orang-orang musyrik tengok orang ibadah ni. Sebab kalau dia tengok mungkin ada yang nak masuk Islam, ada yang terikut. Sebab cantiknya, sopannya, adabnya semua terjaga, berbeza dengan keadaan musyrik. Ada yang telanjang kan? Apa telanjang sebab mereka wajibkan orang-orang Mekah mesti beli pada Mekah punya dia. So kalau tak beli kain kain ni dia tak ada baju, tak ada pakaian. So ada tak sama mereka pun tahu cara orang Islam tu berbeza. Orang silakan mereka boleh buat penyakit jauh-jauh daripada Kaabah. Orang musyrik semua akhirnya ini plan mereka, tapi Allah ada Allah.
rumah-rumah dia pergi ke bukit-bukit. Makin nampak ke makin tak nampak? Makin nampak sebab bukit-bukit lebih tinggi kan? Jauh ke bukit-bukit nampak sana orang sana dah bukan dalam rumah ni. Dan dia ada bukit-bukit awal lebih ramai yang tergerak minat. So bila Rasulullah dengar kan, Rasulullah perintahkan sahabat bahu sebelah kanan kan supaya musyrik kan ada penyakit dan lemah. Ini tunjukkan masa tak ada penyakit, itu yang boleh yang sengaja buka. Kalau ada penyakit kan boleh dia baik dia kan, sengaja buat. Kemudian lain, ini adalah sunnah Nabi SAW sebagai itu saja. Kita tunjuk bahawa saya ada penyakit dan lain kan. Kalau itu saya rasa bangga diri. Cuba kita buat kerana apa? Kerana Nabi yang macam itu. Okay? Ada sahabat kalau Ali bin Abi Thalib bila naik kenderaan, dia baca doa naik kenderaan, kemudian dia tengok ke langit. Ada sahabat tanya, kenapa macam itu? Nabi buat macam itu? Nabi buat macam itu. Dia baca doa naik kenderaan, nanti so dia ada hadis yang nak bagi kesan. Cuma kenapa Ali buat bila aku nampak Nabi buat macam itu? Inilah sunnah ni. Bila itu kalau buat macam itu. Okay, so begitulah. Kita buat ini sebab okay. So hanya dipakai diiringi dengan sa'i sahaja atau sahaja. Okay. So kalau kita sunnah perlu tak payah kan pakai baju kan, tak sebelum yang lain nanti nampak pelik tazan kan. Tidak disunahkan di lokasi lain seperti sebagainya kan, daripada nifak tak payahlah nifak. Begitu juga ketika solat ada nifak maksudnya macam tu. Tapi kalau kita lepas buku pada macam mana kita ambil jangan ini tak boleh yang kita sedang macam mana pun yang atas besar. Ini adalah kalau yang atas ni sedang lepas. Okay. Ustaz, jadi sebelum kita pergi kita kena di YouTube ada banyak cara pakai drum. Saya tak tahu di sini ada tunjukkan. Saya nak demo. Kemudian ihram adalah